Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Kalau yang soalan ni sikit, ada penguat hati datang tu hari ni yang bagi semangat untuk ni. Ibu saya penguat. Bukan ibu Penguat, ha? Oh, Ben. Allah. Okay. Ada. Ya. Ya, terima kasihlah. Ya, dia wanita yang luar biasa. Dan saya turut hutang budi. Itu sajalah. All the best. Thank you very much. Saya bersedia untuk kebenaran dan keadilan, dan saya yakin bahawa kebenaran dan keadilan akan menang juga. Kerana itulah saya sedikit sebab kerana apabila berada di institusi kehakiman yang saya rasa merupakan benteng terakhir institusi negara untuk seseorang yang mungkin dikhianati boleh seek redress, legal redress, dan saya berada di bawah bumbung institusi keadilan tersebut. Saya meletakkan kepercayaan 110% nasib dan tangan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada fakta-fakta yang akan dibentangkan. Saya berharap rakan-rakan media boleh beri liputan juga kepada fakta-fakta nanti. InsyaAllah semua akan berjalan dengan baik. Ada ahli keluarga yang nak cakap juga sikit ke? Ada yang nak cakap, puan ke atau ayah? Ada saya sangat kagum dengan sokongan padu di sini, di luar. Doa tak putus-putus, bukan semalam, sebulan yang sebelum itu pun. Dan saya sebab, tapi apakan daya, di hari bulan yang baik dan semalamnya nuzul Quran, kita tahu macam mana pergolakan di peperangan di Badar. Bukan saya nak berselamat, tidak, tapi ini satu perjuangan, insya-Allah Allah mengetahui yang benar. Tak ada siapa yang akan mengatasi kuasa Allah. Itu ya, Allahu Akbar. Insya-Allah keadilan akan terukir, insya-Allah. Itu saya yang saya ungkapkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Mula-mula sekali sebagai seorang ibu, Allah saja maha mengetahui isi hati. Namun bagaimanapun mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan, dorongan dan doa yang diberi. Mudah-mudahan perjuangan anak saya, Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman, diberkati Allah dan mendatangkan segala kebaikan, bukan saja untuk dia tetapi bagi yang lain. Saya sebagai ibu dan juga suami saya, kami berdua sentiasa bersama dengan Saddiq. InsyaAllah beliau akan berjaya dalam mendekatkan kebenaran. Allah sahaja yang mengetahui segala-galanya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Terima banyak-banyak. kasih. Okey, baik. Kena minta diri masuk dulu. Okey, baik. Okey. Tangan. Itulah. Saya nampak dah tongkat tangan. Assalamualaikum. Thank you. Okey, baik. Amirah sikit. Rayuan Syed Saddiq tiada keputusan hari ini, kata Hakim. Mahkamah Rayuan di sini memaklumkan bahawa tiada keputusan akan dibuat pada Rabu berhubung rayuan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bagi mengetepikan sabitan serta hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda RM 10 juta atas 4 kesalahan berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada.
Tiada keputusan dibuat pada Rabu berhubung rayuan Syed Saddiq untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda RM 10 juta atas 4 kesalahan berkaitan dana armada. Prosiding rayuan berlangsung selama 2 hari dengan hujahan Syed Saddiq didengar terlebih dahulu diikuti hujahan pihak pendakwaan. Syed Saddiq didakwa atas 4 pertuduhan termasuk pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim bersidang bersama Datuk Azman Abdullah dan Datuk Norin Badarudin menyatakan demikian ketika prosiding bermula pada jam 12.15 tengah hari. Hari ini kita dengar rayuan perayu Syed Saddiq terlebih dahulu dan akan berhenti seketika untuk rehat tengah hari. Esok kita boleh sambung dengan hujahan daripada pihak pendakwaan, kata Hakim Ahmad Zaidi. Prosiding kemudiannya dimulakan dengan Peguam Datuk Muhammad Yusof Zainal Abidin yang mewakili Syed Saddiq berhubung kes berkenaan. Sebelum ini, Mahkamah menetapkan bahawa hujahan bagi kedua-dua pihak akan dijalankan selama 2 hari, iaitu 19 dan 20 Mac. Pada 9 November 2023, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Azhar Abdul Hamid menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati bekas Menteri Belia dan Sukan berkenaan bersalah atas 4 pertuduhan melakukan pecah amanah, salah guna kuasa, harta dan pengubahan wang berkaitan dana armada. Menerusi penghakiman setebal 22 muka surat, Mahkamah menolak pembelaan Syed Saddiq sambil menyifatkan keterangannya tidak masuk akal. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Syed Saddiq untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan dilupuskan di Mahkamah Rayuan. Bekas Ketua Armada Bersatu itu kemudiannya memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi dengan mengemukakan 18 alasan dalam petisyen rayuannya supaya dibebaskan daripada 4 kes itu serta mengetepikan hukuman terbabit. Beliau yang juga anak kelahiran Johor Bahru berkata, hakim bicara terkilaf dari segi undang-undang apabila mensabitkannya atas 4 kes itu. Katanya, hakim gagal untuk mengambil kira, memahami intipati dan kehendak Seksyen 405 Kanun Keseksaan, maka perbuatan perayu seperti tertera dalam pertuduhan pertama tidak terjumlah kepada kesalahan di bawah seksyen terbabit. Akibat kegagalan ini, katanya, hakim terkilaf dalam menyamakan pengeluaran dengan perbelanjaan wang. Prosiding rayuan ini merupakan peringkat kedua pengadilan yang mana sekiranya dia didapati kekal bersalah, Syed Saddiq masih boleh membuat rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Bagaimanapun, jika panel hakim membenarkan rayuan anak kelahiran Johor Bahru itu dengan mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi, maka dia akan dibebaskan serta-merta daripada pertuduhan berkenaan. Bagi pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa bersebut dengan penolong bendahari armada ketika itu, Rafiq Hakim Razali, yang diamanahkan dana armada berjumlah RM 1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central, Jalan Central 2 di sini pada 6 Mac 2020. Pertuduhan mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun dengan sebatan serta boleh dikenakan denda.
Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri, iaitu wang RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq Hakim melepaskan wang tersebut di Malayan Banking Berhad, Jalan Pandam 36A, Taman Pandan Jaya di sini pada 8 hingga 21 April 2018 mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara minimum 6 bulan dan maksimum 5 tahun dengan sebatan dan boleh didenda. Syed Saddiq juga berdepan dua pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun Amanah Saham Bumi Putera miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Bekas Presiden muda itu dituduh melakukan kesalahan tersebut di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru pada 16 dan 19 Jun 2018 mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Bagi kesalahan ini, dia boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta Sama yang memperuntukkan maksimum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti haram.